Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Sabtu 27 Mei 2023. Lebih 18,000 umat Islam menghadiri Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri di Masjid Putra Putrajaya malam tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan ringkasnya berkata, program itu memberi peluang kepada umat Islam mendengar kupasan penuh hikmah dan bijaksana oleh dua ulama tersohor dunia. Dua ulama berkenaan bekas Mufti Agung Mesir, Syekh Profesor Dr. Ali Jumaah Al-Azhari serta pengasas dan pengetua Dar Al-Mustafa di Tarim, Yaman iaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Maksud negara Madani kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah bagi rakan-rakan yang bukan Islam. Semangat nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam. Sedahulu Datuk Seri Anwar tiba di pekarangan masjid sekitar pukul 7.20 malam dan kemudian menunaikan solat maghrib bersama jemaah. Program turut diisi dengan bacaan maulid dan penyampaian tausiah oleh Syekh Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar. Prestasi ringgit dijangka bertambah baik apabila ketidakpastian berhubung perkembangan pasaran global reda. Ini seterusnya akan mencerminkan kekukuhan asas-asas ekonomi Malaysia yang lebih baik. Bank Negara Malaysia dalam kenyataan menjelaskan penurunan nilai ringgit baru-baru ini tidak terhad kepada Malaysia semata-mata. Perkembangan di luar negara turut menjejaskan sentimen pasaran. Antaranya kebuntuan mengenai siling hutang Amerika Syarikat mempengaruhi dalam melemahkan nilai mata wang ringgit. Menurut BNM lagi, pergerakan ringgit akan terus ditentukan oleh pasaran dan BNM akan terus menguruskan risiko yang berpunca daripada volatiliti pasaran kewangan yang meningkat. BNM turut mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi negara pada 2023 antara 4 hingga 5%. Nilai ringgit yang susut 4.3% setakat ini pada 2023 mencapai paras terendahnya berbanding dolar Amerika sejak November lalu sebelum pulih kepada 0.6% lebih tinggi pada Jumaat. Sementara itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan optimis penurunan nilai ringgit berbanding dolar Amerika ketika ini hanya bersifat sementara. Nilai ringgit akan kembali stabil pada kadar munasabah. Ini berikutan kerajaan Amerika Syarikat masih belum membuat keputusan berhubung had siling hutang negaranya. Kita harap ia boleh diselesaikan dalam masa yang pantas dan apabila perkara ini selesai, saya harap dia akan kembali kepada kadar yang lebih munasabah. Kementerian Kewangan juga yakin Bank Pusat mempunyai strategi penyelesaian sekiranya Amerika Syarikat masih tidak mempunyai keputusan had siling hutang negara. Kadar OPR pada masa akan datang pula bergantung kepada keputusan BNM. Ketika ini, BNM menentukan kadar OPR berdasarkan inflasi negara dan bukannya nilai ringgit. Malaysia menyaksikan peningkatan ketara bagi kes penipuan dalam talian sejak 2 tahun kebelakangan ini. Antara tahun 2020 dan 2022, jumlah aduan berkaitan penipuan telah meningkat 100%. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Security Malaysia, Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin berkata, pihaknya menerima 548 aduan pada 2020 dan 1,124 pada tahun 2022 dengan jumlah kerugian mencecah puluhan juta ringgit. Tahun 20 hingga 22 ni memang peningkatannya begitu ketara sekali. Jadi yang pertamanya mereka tidak seharusnya mudah terpedaya lah dengan
janji-janji pelaburan. So yang the first thing they should do is to check sebenarnya. Patut check dengan SC, check dengan alert list, ya, telefon, dapat nasihat sama ada ini genuine, ya. Beliau menambah pihaknya secara berterusan mengambil tindakan untuk menyekat dan membantras aktiviti penipuan atau skam yang semakin berleluasa. Malaysia dan Arab Saudi memeterai memorandum kerjasama melalui pengiktirafan bersama pensijilan halal bagi produk tempatan di antara kedua-dua negara. Ini membolehkan produk yang dikilangkan di Malaysia dan mendapat pengiktirafan halal JAKIM memasuki pasaran Arab Saudi tanpa halangan. Begitu juga sebaliknya buat produk tempatan dari Arab Saudi. Upacara menandatangani memorandum tersebut berlangsung di Ibu Pejabat Saudi Food and Drug Authority (SFDA) Riyadh, Arab Saudi semalam. Malaysia diwakili Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof, manakala Ketua Pegawai Eksekutif Saudi Food and Drug Authority (SFDA) Dr. Hisham Al-Jadi mewakili Kerajaan Arab Saudi. Melalui perjanjian berkenaan, JAKIM disenaraikan sebagai badan pensijilan halal diiktiraf SFDA, manakala SFDA pula akan disenaraikan sebagai badan pensijilan halal diiktiraf JAKIM. Agihan kerusi melibatkan parti komponen Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri akan ditentukan akhir Mei ini. Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Datuk Seri Bung Muhtar Radin berkata, setakat ini perbincangan berkaitan agihan kerusi antara kedua-duanya masih belum dimuktamadkan. Jelasnya, mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO malam tadi memfokuskan perancangan kepimpinan utama selepas memenangi kerusi pemilihan UMNO Mac lalu. Of course, kita mau mendengar daripada pemegang-pemegang jawatan tentang perancangan masa depan untuk memperkasakan parti itu, ya, dan juga perencanaan untuk berhadapan dengan PRN negeri-negeri akan datangnya itu, ya. Dia belum muktamad. So far di peringkat negeri diminta berbincang dan belum putus. It will be known end of this month. Beliau ditemui selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu turut membincangkan hala tuju dan perancangan memperkasa parti dalam berhadapan dengan PRN. Sebarang video berunsur ajaran sesat termasuk dari negara jiran yang tular di media sosial akan dipantau dan disekan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Menterinya Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia serta Majlis-Majlis Agama Negeri dalam usaha mengenal pasti dan mengekang penularan bahan berkenaan. Kita akan pastikan penularan ini bukan hanya dapat disekat, tapi mereka yang terlibat dalam penularan juga boleh diambil tindakan. Jadi itu antara sebab kenapa kita sentiasa beri peringatan untuk elak, ya, daripada menyebar satu, bahan fitnah, kedua yang melibatkan 3R, ya, apa-apa yang melibatkan isu-isu agama, termasuklah isu ajaran sesat. Selain isu ajaran sesat, KKD juga akan mengambil tindakan terhadap penyebaran maklumat berunsur penipuan, skam dan penggunaan platform itu untuk menjual bahan terlarang termasuk dadah. Beliau ditemui selepas merasmikan pelancaran Indah Water Konsortium Sundaran Berhad Eco Park di Pantai Dalam. Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 akan diadukan pada 27 Mei 2023, Sabtu pukul 9 pagi di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan. Saksikan siaran langsung di TV1 dan platform media sosial berikut. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Baik, pagi ini akan berlangsung pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2023. Pelancarannya bakal disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Fahmi Fazil. Perinciannya bersama Aisyah Yatim di KLCC Kuala Lumpur. Silakan, Syasha. Ya,
Nurul. Baiklah, hari ini merupakan hari pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2023. Pelancaran ini diadakan awal bagi memberi laluan kepada pihak untuk membuat sambutan rapi untuk sambutan yang akan datang. Untuk mengetahui anda, pelancaran logo ini diadakan serentak di 3 buah negeri, iaitu Kota Kinabalu Sabah, Kuching Sarawak dan di sini KLCC Kuala Lumpur. Sebentar lagi majlis ini akan dirasmikan oleh YB Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu YB Fahmi Fadzil. Orang ramai diminta dijemput hadir untuk memeriahkan lagi majlis pelancaran ini. Aktiviti yang akan diadakan adalah flash mob atau persembahan kilat berkumpulan bagi lagu Malaysia Madani. Anda boleh tonton secara langsung di TV1, Facebook Live, Kementerian Komunikasi dan Digital, Jabatan Penerangan Malaysia serta Merdeka 360 bermula 9 pagi nanti. Saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan anda setakat ini. Kita kembali semula ke studio. Baik, terima kasih Aisyah Yatim atas perkembangan di KLCC Kuala Lumpur itu. Lebih 1,000 penduduk orang asli di Pos Tuel Belum Musang, Kelantan terpaksa bergadai nyawa melalui kawasan jalan runtuh untuk meneruskan urusan harian. Penghulu Kampung Hani Razak Rongeng berkata kerosakan dipercayai berpunca daripada kenderaan berat yang melalui jalan tersebut untuk ke tapak pertanian setiap hari. Menurutnya, runtuhan besar di bahu jalan berlaku pada April lalu. Bagaimanapun, penduduk tiada pilihan kerana ia merupakan laluan utama mereka ke bandar dan sekolah. Tentang hal-hal keselamatan penduduk ni lah, itu harapan saya lah pada pihak kerajaan lah. Kalau boleh dia kena lihat. Kalau tak boleh pun pihak-pihak syarikat yang melibatkan di tempat saya ni dia kena bertanggungjawab atas jalan ni lah. Jangan teruk. Kita pun kembang naik berbahaya lah. Ini ke jalan kita orang asli kampung ni. Ya, masyarakat kampung yang masyarakat ni jalan ni kebun-kebun yang dia lah, kalau boleh membaiki kita pun jalan sama-sama baru boleh. Ini dia tengok macam kita orang asli ni, macam orang asli orang Cina tengah lulu punya pasal. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim berkata, aduan yang telah dibuat penduduk telah dibawa kepada pihak berkaitan dan kerja-kerja baik pulih telah dilakukan. Laluan berkenaan sering digunakan penduduk Kampung Tuel, Kampung Hani, Kampung Ber, Kampung Puh dan Kampung Kerbuk. 150 notis kesalahan dikeluarkan dalam operasi khas penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau di Melaka pada 24 dan 25 Mei lalu. Esko Kesihatan Negeri Mui Hisem berkata kompon lebih RM41,000 turut dikenakan menerusi operasi tersebut. Tambah beliau, 80 permis diperiksa terdiri daripada 72 permis makanan, 7 gerai termasuk 1 kedai jualan vape. Zonkan tempat ni tidak boleh merokok, tapi mereka masih nak merokok juga. Ya, ini sudah biasa lah untuk yang orang hisap rokok lah. Jadi kita akan kuat kuasa lagi lah pada masa depan untuk yang tempat sudah diwatakan atau dizonkan tempat dilarang merokok. Ya, kita akan cubalah usahalah. Lepas tu kita akan kerjasama pada PBT lah untuk bagi amaran ya pada pemilik kedai pada masa depan. Rata-rata mereka yang di kompaun memberi alasan tidak tahu lokasi tersebut adalah kawasan larangan merokok kerana tiada tanda yang dipasang peniaga. Beliau menegaskan peniaga atau pemilik permis juga boleh dikenakan notis sekiranya gagal memasang papan tanda larangan merokok. Keperluan kewartawanan data atau data jurnalism penting dalam setiap organisasi media. Ia bagi memastikan industri tersebut terus relevan seiring perkembangan semasa dalam menyampaikan maklumat dan berita yang sahih.
Ketua Pengarah Penyiaran, Suhaimi Sulaiman berkata, wartawan di setiap organisasi perlu mempunyai kemahiran data analisis dan mengadaptasi peredaran zaman yang menyaksikan penggunaan teknologi semakin membangun. Kita dah nampak trend di mana keperluan data journalism ini sangat penting. Ya, kita kena ada data. Kita wartawan tidak boleh lagi 5Ws and 1H. Maksudnya cara-cara kita dilatih dulu masa saya mula-mula terjun ke dalam dunia kewartawanan. Jadi sekarang kita wartawan, kita kena jadi pakar data. Kita kena faham data analytics. Ya. Penggunaan media sosial juga banyak membantu menyebarkan maklumat kepada rakyat. Baik, kita teruskan berita pagi dengan perkembangan luar negara. Kadar faedah Amerika Syarikat mungkin perlu kekal lebih tinggi untuk tempoh lebih lama bagi meredakan inflasi. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, Washington juga perlu mengetatkan dasar fiskal untuk mengurangkan hutang persekutuannya. IMF mengeluarkan kenyataan itu selepas semakan artikel 4 mengenai dasar Amerika berkata bahawa ekonominya telah terbukti berdaya tahan dalam menghadapi dasar monetari dan fiskal yang lebih ketat. Pengarah IMF, Kristalina Georgieva berkata, keyakinan terhadap pasaran kewangan Amerika kekal sebagai sumber kestabilan walaupun di tengah-tengah rundingan siling hutang yang masih belum diselesaikan. Georgieva berkata Amerika Syarikat boleh menghapuskan isu siling hutang jika ia menjadikan perjanjian pertukaran sebagai asas untuk jumlah yang akan dipinjam olehnya. Jangkitan COVID-19 di Beijing menunjukkan peningkatan sejak 4 minggu lepas ketika gelombang baharu virus itu melanda China. Pihak berkuasa kesihatan telah meminta sekolah di beberapa bahagian negara itu mengambil langkah berjaga-jaga. Pakar epidemiologi China, Zhong Nanshan menjangkakan kira-kira 65 juta kes jangkitan baharu setiap minggu pada akhir Jun. Zhong menjangka kini terdapat kira-kira 40 juta kes baharu setiap minggu walaupun antara 80 dan 90% daripada 1.4 bilion penduduk China dipercayai telah dijangkiti semasa gelombang Disember dan Januari. Pakar itu berkata tahap imuniti kini semakin menurun. Pihak berkuasa tidak menjangkakan gelombang jangkitan seperti sebelumnya namun memberi amaran orang tua dan berpenyakit berhadapan risiko dijangkiti. Warga Arab Saudi diminta berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga ekoran amaran hujan lebat berterusan selama 5 hari di kebanyakan wilayah di negara itu mulai Jumaat. Kota Mekah yang menempatkan masjid paling suci umat Islam iaitu Masjidil Haram juga akan turut terkesan berikutan fenomena itu. Hujan lebat itu dijangka turut disertai ketulan air batu dan banjir kilat. Angin kencang berdebu turut diramai berlaku di beberapa tempat termasuk kawasan masyar di Mekah dan Madinah selain Taif dan beberapa kawasan berhampiran di wilayah sempadan utara. Orang ramai termasuk jemaah haji dan nasihat supaya berhati-hati semasa fenomena hujan lebat dan menjauhi lokasi air hujan terkumpul bagi mengelakkan insiden luar jangka. Sebatang pokok bersejarah yang dijadikan lambang kebebasan negara Sierra Leone tumbang akibat ribut dan hujan lebat yang melanda ibu negara itu. Presiden Julius Maada Bio menyifatkan ia kejadian yang menyedihkan serta kehilangan yang besar selepas berabad lamanya ia berdiri megah. Orang ramai terkejut melihat pokok tersebut yang tumbang. Pokok kapas tersebut adalah mercu tanda paling penting di negara Afrika Barat itu yang ditanam oleh seorang hamba yang dibebaskan oleh penjajah Amerika pada tahun 1700. Tiada kecederaan dan kerosakan harta benda dilaporkan dalam kejadian ribut berkenaan.
Jenazah pendaki Malaysia Everest 2023 Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pukul 7.30 pagi ini. Pengurusan membawa balik jenazah Allahyarham telah diselaraskan dengan lancar oleh pihak Kedutaan Malaysia di Nepal. Jenazah diterbangkan dari Kathmandu menggunakan pesawat MH115 pada pukul 11.30 malam tadi waktu tempatan. Berdasarkan kenyataan media Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali, jenazah seterusnya akan dibawa pulang ke Kota Kinabalu pada pukul 11.35 pagi dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada pukul 2.15 petang. Atas permintaan ahli keluarga, jenazah akan dibawa ke kediaman mereka di Kampung Benoni, Papar dan kemudiannya akan disolatkan di Masjid Jami As-Salam Benoni. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni yang mengikut upacara istiadat penghormatan APM. Sambutan Hari Belia 2023, martabat belia diangkat dengan ilmu dan keyakinan. Mari bersama-sama Perdana Menteri meraihkan sambutan Hari Belia Negara 2023. Secara langsung dari Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson Negeri Sembilan pada hari Ahad 28 Mei 2023. 12 tengah hari hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Perkembangan sukan, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang memperagakan kayuhan cemerlang untuk meraih emas dalam acara pencuk lelaki pada Piala Berbasikal Trek Antarabangsa Hong Kong. Pada perlumbaan berlangsung di Velodrome Hong Kong itu, penguasaan The Pocket Rocketman ternyata sukar digugat selepas dengan mudah menewaskan pelumba Cina Kang Xingfeng yang terpaksa berpuas hati meraih kedudukan kedua. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Sahrum berjaya meraih pingat gangsa selepas menewaskan pelumba Korea Selatan Kang Seo-jun dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mengiringi kejayaan kedua-dua pelumba negara tersebut dengan turut mengungguli emas bagi acara pecut bagi kategori wanita. Pelumba berusia 20 tahun itu menewaskan pelumba Korea Selatan Park Ji-hye. Legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei malam tadi dimasyurkan dalam Badminton Hall of Fame Persekutuan Badminton Dunia. Turut dimasyurkan pemain badminton Cina Lin Dan. Kedua-dua legenda badminton berkenaan dipilih atas kejayaan dan sumbangan mereka terhadap sukan badminton dengan muncul sebagai pemain persaingan lelaki paling dominan ketika era kegemilangan mereka. Berkongsi kejayaan itu, Chong Wei mendedahkan beliau sentiasa mahu menjadi pemain terbaik dunia kerana padanya bergelar pemain nombor 1 Malaysia masih belum memadai. Penguasaan Chong Wei dan Lin Dan dalam arena badminton menyaksikan mereka bertanding sesama sendiri dalam 5 perlawanan akhir di Tamasya Sukan Olimpik dan 10 kejohanan dunia. Badminton Malaysia Masters 2023, juara dunia beregu lelaki Aaron Chia Sohuyik terkandas pada peringkat suku akhir. Pilihan kedua kejohanan itu dikejutkan pilihan ke-8 Leo Rolly Conado Daniel Martin dari Indonesia 18-21, 19-21 selepas 52 minit. Woyik yang kecewa mengakui aksi Leo Daniel lebih baik dan mereka lebih bersedia. Sementara itu, Leo Daniel akan menentukan tempat ke final dengan menentang satu lagi beregu kebangsaan Man Wei Chong, T. Kai Wen. Terdahulu, Wei Kong Kai Wen membuat kejutan dengan mengejutkan bekas juara dunia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia 23-21, 21-17 yang juga merupakan kemenangan terbesar dalam kerjaya mereka setakat ini. Selain itu, beregu profesional negara Ong Yusin Teo Yi juga gagal mara ke pusingan seterusnya selepas tewas kepada beregu Korea Selatan Kang Min Yuk
Seo Seung Jae 21-15, 16-21, 14-21. Dalam pada itu, beregu wanita negara Perlitan Emtinah mempamerkan semangat juang yang tinggi untuk bangkit sekaligus menempah slot kepusingan separuh akhir. Biarpun kecundang pada set pertama, kedingan muda itu bangkit menewaskan beregu pilihan keempat daripada Jepun, Yuko Fukushima Sayaka Hirota di Axiata Arena. Pilihan ke-6 kejohanan itu bermula kurang baik dengan beberapa kesilapan sebelum tewas 13-21 pada set pertama. Perlitan kembali memberi tentangan sengit di set kedua untuk menang 21-19. Mereka terus mempamerkan aksi mantap di set penentuan untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 21-16 selepas bertarung hampir 2 jam. Perlitan akan bertemu pilihan kelima dari Korea Selatan, Jong Na-un Kim Hae-jung. Spekulasi mengenai perpindahan juara dunia F1 7 kali Lewis Hamilton ke Ferrari musim depan semakin hangat diperkatakan. Dengan kontraknya bersama pasukan Mercedes tamat akhir musim ini, perbualan ke mana destinasi seterusnya tidak dapat dielak. Menurut Hamilton, perkara itu bukanlah baru bagi dirinya. Yeah, I think naturally with when you're in contract negotiations, there's always going to be speculation. And I think ultimately that's, unless you hear from me, then that's what it is. Menurut laporan, Ferrari sedia membuat tawaran kontrak bernilai 40 juta pound untuk pelumba berusia 40 tahun itu untuk menjadi rakas pasukan Charles Leclerc. Hamilton yang dalam perburuan gelaran dunia ke-8 masih belum memenangi sebarang perlumbaan sejak 2021. Menjelang GP Monaco hujung minggu ini, Hamilton berada di kedudukan keempat senarai kejuaraan pemandu dengan 56 mata. Bukan setakat luncur ais, pembaca berita pun boleh. Saksikan saya, Arif Rashdan dalam Stadium RTM 27 dan 28 Mei ini. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.